Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 30/11/22 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah surah yang ke-58, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan bincangkan bermula 11, 12 dan ayat 13. Dalam ayat ini Allah SWT mengajar kepada kita adab-adab berada dalam majlis, berada di tempat orang ramai, dan kelebihan ilmu, serta pada awal permulaan Islam dulu, setiap orang nak pergi jumpa Nabi SAW, dia kena sedekah dulu. Bukan sedekah ke Nabi, sedekah ke orang lain. Mana sedekah baru datang. Itu permulaan awal Islam, kemudian dimansuhkan. Baik para pelajar sekalian, itu perbincangan kita dalam ayat yang kita akan bincang ini, insya-Allah. Setelah kita bincang dalam siri yang lepas perbincangan tentang larangan dari berbisik-bisik dengan perkara yang tidak baik, ataupun tak boleh kita berbisik dua orang sedangkan ada seorang lagi kawan kita terkebil-kebil duk tengok orang duk kata apa ni tak tahu. Itu dia panggil adab berbisik. Kemudian bisikan syaitan itu mengacau, boleh menyebabkan orang jadi stres, depression, mengamuk tak tentu pasal, tak boleh tidur malam, macam-macam dia punya gangguan yang kita perlu perlindungan daripada awal sebelum diganggu. Baik para pelajar, kita mula baca ayat. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1219. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Balik semula kepada ayat 11. Ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang daripada tempat duduk kamu untuk orang lain, maknanya kalau orang baru mari, tempat kawasan penuh, jadi kita kena perapak duduk biar orang itu boleh masuk. Maka lapangkanlah seboleh-bolehnya, maknanya beri ruang kepada orang itu. Kenapa? Supaya Allah Ta'ala melapangkan serba-serbinya untuk kamu. Munasabah ayat ini, dalam ayat lepas Allah Ta'ala larang hamba-hambanya yang beriman daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan perbalahan. At-tabaghut, balah, wat-tanafur, jauh orang panggil jauh jiwa, jauh hati kata orang, dengan bisik-bisik. Maka ayat ini Allah ajar kepada kita perkara-perkara yang boleh menyebabkan mahabbah wal mawaddah, menyebabkan kita berkasih sayang dan kita rasa menyayangi sesama kita. Ini penting. Dan juga Allah Ta'ala juga telah sebut dalam ayat yang lepas bagaimana puak-puak Yahudi yang bila bertemu dengan orang Islam, dengan Nabi SAW, mereka menggunakan tahiyyah dengan kata-kata yang tidak diizinkan oleh Allah. Dia kata perkataan yang buruk, Assalamualaikum contohnya. Maka ayat ini Allah ajar kepada kita orang beriman supaya mengeluarkan perkataan-perkataan baik, memberi ruang-ruang yang boleh kita menyebabkan kita rasa selesa, rasa tenang duduk bersama dengan sahabat-sahabat kita. Allahu Akbar. Demikian juga dalam ayat yang lepas Allah larang berbisik-bisik. Dalam ayat ini jangan ada bisik, kita duduk ramai-ramai, kita bercakap dalam perkara-perkara ma'ruf, dalam al-birri wat taqwa. Baik para pelajar sekalian, itu munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Adapun tafsir ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu tafassahu fil majalis, ay tawassa'u fil majalis, bagi ruang dalam majlis ini kepada orang yang baru datang. Maka kalau kamu ikut arahan ini, Allah Ta'ala akan perluaskan kehidupan kamu di dunia dan juga di akhirat. Baik, majlis ni majlis mana? Apakah yang dimaksud dengan majlis di sini dalam ayat ini supaya kita perluaskan? Tulis pelajar. Pendapat yang pertama, Ibnul Jauzi kata fil muradi bil majlisi, ada 3 pandangan majlis ini. Yang pertama dia kata majlisul harbi wa maqaidul qital. Dalam peperangan, ketika kita buat sah itu, kalau mari orang keseorangan, biar dia boleh masuk dalam sah sekali. Itu pandangan yang pertama lah. Ada kata majlis ni majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena bagi ruang. Sebab semua orang datang nak duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak dengar butiran ucapan mutiara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak menatap wajah yang mulia. Maka itu majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga kata semua majlis ilmu, majlis kebajikan, majlis kebaikan
tafassahu, bukalah ruang. Jadi kita kata alhamdulillah. Tiga-tiga ni boleh diterima pakai. Mana dalam peperangan, dalam majlis-majlis ilmu secara umum, kerana itulah jumhur ulama mengatakan annaha ammatun, semua majlis. Semua majlis, kalau ada orang tak boleh masuk, bagi ruang. Ini kita hari ni dalam majlis ilmu kita, dalam masjid contohnya, kalau nampak orang baru mari, tak ada orang dah sah yang kedua, kita bagi sempit kan, biar dia boleh masuk sekali. Dalam majlis ilmu, kalau orang ni semangat nak belajar, nak mari duduk dekat-dekat, kita buka ruang masuk. Tapi insya-Allah setakat yang anda perhati tengok, kalau majlis ilmu di Malaysia ni jangan bimbanglah, di mana ada tiang, di situ ada orang. Istilah kita lah tu. Nah, di mana ada tiang, di situ ada orang. Mana kalau ada ujung lagi tiang, ada lagi orang di sana. Bukannya pakat mari nak berebut duduk depan tok guru. Ini masalah kita sekarang. Waktu dia mari belajar, duduk jauh-jauh, belakang tiang, belakang dinding, macam-macam duduk. Waktu ada kes kematian ke ada apa, mula-mula, itulah ustaz yang duduk kat belakang tiang tu. Ustaz kata aku tak nampak, aku nampak tiang yang tak nampak dia. Jadi ini masalah kita, problem kita. Waktu kita mari, patutnya marilah tunjuk muka depan ustaz, depan tuan guru yang kita belajar, barulah dia ingat muka kita. Ada sakit demam pun cepat dia nak doakan. Kalau ada kematian pun cepat mereka hadir salat jenazah ataupun memberi doa kepada si mati, kerana orang yang dikenali. Ini main sembunyi-sembunyi, macam mana kita nak buat? Jadi makcik-makcik dalam majlis-majlis itu jangan duduk berebut tempat. Masing-masing beri ruang. Orang kata ini tempat aku. Sebab itu dalam Islam dilarang kita booking tempat. Mana dalam masjid ni, sejadah ni tempat aku 24 jam ni. Tak. Boleh duduk sini, tapi awak datang awal lah. Kalau kita nak letak sejadah menjadi parking je, tidak boleh. Tidak boleh. Tu di masjid tu ada parking ustaz, parking imam, itu parking kereta. Sini tempat solat. Iyalah kalau imam tak ada tempat dia, awak nak jadi imam ke? Itu cerita lain dah. Biasa kita letak imam, tempat Bilal, itu ada. Jadi kalau orang lain jangan duduk main. Baik. Ini yang dikatakan tafassahu fil majalis. Tafassahu fil majalis. Baiklah para jemaah sekalian. Sebab itu bila kita ada perhimpunan, kita nak pergi tu, kita kena mandi, berwangi-wangi, supaya bila duduk dekat-dekat ramai-ramai, tak bangun pelik orang. Ni kita hilang khusyuk orang nak belajar. Bangun pelik dia ni pula dah. Jangan. Tapi kalau guru laki-laki, murid perempuan, tidak elok duduk depan. Yang murid laki-laki duduk depan, yang murid perempuan duduk belakang. Macam sah solat juga. Kalau solat di ruang terbuka, maka sebaik-baik sah wanita tu yang ujung, yang belakang, bukan yang depan. Samalah dalam majlis ilmu pun, tak payah duduk menghadap tok guru. Kalau guru tu laki-laki, duduklah tepi-tepi, sembunyi-sembunyi. Allahu akbar. Baik. Sebenarnya wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yuqama ar-rajulu min majlisihi wa yajlisa fihi akharu walakin tafassahu wa tawassa'u. Ibnu Umar kata Nabi kita salah larang orang ni duduk sini, kita kata bangun. Dia pun bangun duduk belakang, panggil orang lain duduk sini. Tidak boleh. Tak boleh kita membangunkan orang duduk di tempat itu untuk kita letak orang lain. Tidak boleh. Lebih-lebih apa lagi kalau kita sendiri nak duduk. Jangan. Sebab itulah kita kadang-kadang malu tengok. Bila kita mari ada pakcik-pakcik ni, bangun, duduk sini ustaz sini. Tak boleh kata pakcik datang awak kena duduk sini. Saya duduk tepi-tepi. Itu dia panggil adab. Tapi kalau dia nak juga supaya kita duduk, kita boleh terima. Biar dia bangun dengan hati yang terbuka, dengan ikhlas dia nak bagi ruang, itu tak apa. Tapi ingatlah, kalau dalam bab solat, bukan ikhlas itu nama dia. Contohnya kita duduk sebelah depan, tiba-tiba mari orang lain. Tak apa, duduk sini, saya duduk belakang. Itu bukan ikhlas, itu orang tak pandai SOP nama dia.
Dalam pahala akhirat kita tak boleh utamakan orang lain. Dalam bab dunia, naam. Kita tengah duk beratur nak ambil makanan. Queue, buffet. Tiba-tiba datang pak cik tua, "Pak cik, mari sini. Duduk tempat saya." Kita pergi beratur belakang. Itu tak apa, itu bagus. Tapi dalam bab ibadat, nak suruh orang mari kita hunduk, la. Itu jawab dia orang tak habis belajar itu cara. Nak tunjuk baik bukan di tempat dia, salah. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Maknanya Nabi kata lakin tafassahu, bagi ruang, wa tawassa'u, perluaskan kawasan. Itu yang kita nak sekarang. Wa idza qila syuzu fanshuzu, dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah. Apa dia maksud ni? Idza qila lakum qumu wanhadu minal majlisi faf'alu zalik. Bila kata bangun daripada majlis ni, mana majlis dah tamat ataupun ada urusan lain, kita kena bangun. Bukan makna kita halau orang itu duduk tempat dia, kita nak duduk tempat, la. Itu bukan maksud dia. Maksud dia bila kita suruh bangun, kata Imamul Mawardi ada 4 tafsiran. Maksudnya bangun, arahan bangun di sini. Yang pertama, bila kita duduk ramai-ramai tiba-tiba kita kata, sekarang ni berlaku peperangan, bangun semua untuk pergi. Semua kena bangun untuk ikut peperangan menentang kafir. Satu. Yang kedua, apabila dipanggil untuk buat kebajikan, kita duduk ramai-ramai ini tiba-tiba orang kata, mari semua, kita nak angkat barang, kita nak pergi tolong ni, bangun pergi tolong. Tapi bukan bangun depan ustaz mengajar tu, dah lah mana habis majlis dah. Ini ayatlah cerita lain. Yang ketiga, kata di Muqatil, dia kata apa? Idza nudiya lis-salati fas'au. Bila dengar doa ramai musyawarah gini ni, tiba-tiba dengar azan, bangun, pergi ke masjid. Ar-rabi', yang keempat, ini khusus untuk majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi panggil, ada makan rumah dia ke, sudah makan, balik. Setengah sahabat ni duk buah-buah, dia nak tunggu, tak mau berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La. Jadi bila orang kata habis dah majlis, boleh balik. Semua kena bangun. Jangan ada duduk sengih itu, tidak boleh. Ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, kata di Tha'labi, Al-Qasimi kata la tanafa baina hadhil aqwal. Al-Qasimi kata tidak bercanggah pendapat-pendapat 4 tadi, dua semuanya terpakai belaka. Tengok situasi, tengok keadaan. Jadi kalau orang kata masuk waktu solat, kita bangun pergi solat. Kalau ada peperangan, bangun. Kalau ada orang minta tolong bantuan, kita bangun. Kalau kita pergi rumah orang sudah tamat majlis, tuan rumah kata sekarang sudah habis menu makanan. Jadi kita orang Melayu ni menu terakhir apa dia? Kuih dah, kuih. Keluar ada kuih, habis dah ni, balik lah. Tunggu apa lagi, tuan rumah cakap dah habis dah. Kalau kita pergi rumah harak senang. Dia angkat buah, angkat ni, last kali dibawa cai keluar, kelas. Lepas minum cai tu balik, tak ada lagi, dia tak akan keluar lagi. Hal lain, kalau keluar lagi pun keluar perkataan tak baik, balik weh, gelak dah ni dah. Baik, itulah di antara, maknanya kita faham tadi adab yang pertama, duduk dalam majlis, kena perluaskan majlis. Adab yang kedua, apabila menerima arahan, menerima qilan syuzu fansuzu, terima arahan untuk perang, untuk berdakwah, untuk bantu orang, untuk pergi apa saja, bangun, tak payah lagi berlambat-lambat, duduk tersengih-sengih, tak lah, cepat. Kita hari ni kalau suruh orang bagi minta ambil bantuan, laju. Kalau orang nak minta bantuan, slow lah. Kita kena perlajukan semua tempat. Kemudian orang yang dengar kata, orang yang ikut arahan, orang yang menerima nasihat, itulah yang dikatakan orang yang belajar. Maka Allah Ta'ala bawa isu yang ketiga dalam ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah meninggikan orang-orang yang beri ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darajat. Jadi ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, iaitu yang pertama Allah angkat darjat orang beriman. Level yang pertama, semua orang beriman darjat tinggi, nak banding orang yang tidak beriman. Kemudian di kalangan orang yang beriman yang berilmu, ilmu agama, yang beramal dengan ilmu dia, darajatun, beberapa tingkat yang tinggi lagi. Allahu Akbar. Ini kata di ulama, kata Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam tafsir, dia kata yani alal ladzina amanu wa lam yu'tul ilma. Jadi orang yang beriman ada ilmu, darajat dia lebih tinggi daripada orang yang beriman tak ada ilmu. Demikianlah kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, pentingnya ilmu tu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala kata, la ta'taqidu annahu idza fasha adun minkum li akhi idza aqbala. Mu jangan ingat bahawa apabila kita beri ruang kepada orang, ataupun bila disuruh kita keluar, itu menjadi satu benda yang mengurangi kedudukan kita. Tidak. Bahkan mengikut arahan SOP majlis, itulah yang diberi darajat oleh Allah Azza wa Jalla, diberi darajat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab kita tawaduk, duduk gini kita silo sedap. Hari ni pula pasal jenis ada kursi separuh kan, tempat orang duduk menyandar tu. Jadi sempit ruang, kita ambil kursi tak tepi, mari duduk sebelah saya ni, walaupun duduk begini. Jadi itu dia panggil bukan mengurangkan darjat, bahkan orang yang beri ruang kepada orang itulah darjat dia tinggi. Sebab apa? Sebab dia bersifat tawaduk. Kita jangan main setengah orang ni. Kalau orang main duduk dekat dia begini, buka sayap. Oi, aku mari awal lagi ni, mari lambat nak duduk depan. Jadi kita mula nak marah dengan orang, mula jelah. Tafassahu, beri ruang. Walaupun dia mari kemudian, kita mari 1 jam belum nak boleh ke tempat ni, tiba-tiba mari orang duduk epek belah kita, berilah ruang. Allah balas, yafsahillahu lakum, Allah Ta'ala akan ruaskan hidup kamu di dunia, di akhirat. Tak nak rugi kita kalau tak ambil. Allahu Akbar. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Ta'ala angkat darjat dengan Quran ini beberapa kaum, dan Allah Ta'ala jatuhkan beberapa kaum juga dengan sebab Quran. Mana orang berpegang dengan Quran, beramal dengan Quran, darjat dia tinggi. Orang yang tak beramal dengan Quran, lawan Quran, darjat dia jatuh. Walaupun nampak hebat di dunia, tapi di sisi Allah Ta'ala tidak ada nilai, tidak ada harga. Hadis ini rawahu Muslim. Di akhir ayat Allah kata apa? Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Kita buka majlis, kita bagi ruang tadi kerana ikhlas, kau kerana terpaksa. Walaupun buka ruang, tapi masa mencuka, kata orang mukanya, muka stres. Allah Ta'ala kata, aku kenal kamu. Bagi ruang dengan senyum. Ikhlaskan tempat ini kepada sahabat-sahabat yang baru datang, kerana mereka juga nak ilmu. Itu untuk majlis ilmu lah. Kalau majlis pak kita ini jangan bimbang, selagi ada tiang, selagi ada orang. Baiklah, tamatlah ayat adabul majalis. Adab berada dalam majlis. Sekarang ini kita berpindah kepada undang-undang di awal Islam. Setiap orang yang nak pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kena sedekah. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Wahai orang yang beriman,
apabila kamu hendak mengadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai suatu perkara. Mana kita nak pergi jumpa Nabi kerana ada isu nak jumpa, nak tanya ke, nak bincang ke, makalah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu memulakan pengadapan itu. Memberi sedekah itu zalika khairul lakum wa athhar, memberi pemberian sedekah itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih, yakni kebaikan bersedekah itu dapat membersihkan kamu dari sifat bakhil kedekut yang menjadi sifat orang munafik. Tujuan apa? Kenapa nak pergi jumpa Nabi kena sedekah? Supaya orang tak sewenang-wenangnya masuk. Orang yang masuk itu orang betul-betul berhajat, betul-betul ada masyakah, betul-betul memerlukan perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak tunggu di masjid. Nabi keluar, dia akan bercakap. Nak masuk dari rumah dia, bagi sedekah dulu. Jadi kata di para ulama, ittafaqal ulama ala anna hadhihi al-ayah mansukhah bil ayati allati taliha. Sepakat ulama mengatakan ayat ini, undang-undang ini dimansuhkan dengan ayat yang ke-13. Sebab apa pada masa itu Allah Subhanahu wa taala arahkan orang nak pergi sedekah, orang nak jumpa Nabi, sebab orang betul-betul serius dia pergi. Kalau munafikin mari nak terhegeh-hegeh, tak, mari nak tunjuk muka, mari nak bermuka-muka dengan Nabi, tak payah. Sebab dia bakhil, dia tak akan sedekah buat munafik gini. Jadi oleh kerana itu mereka pun tak datang. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam selamat dari gangguan puak-puak munafikin. Nabi kita selamat dari mana? Dari gangguan puak-puak munafikin. Itu pentingnya sedekah di awal Islam dululah. Dzalika khairun lakum wa athhar, itu lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Kata di Al-Wahidi rahimahullah, dia kata qala al-mufassirun innahum nuhu anil munajah hatta yatasaddaqu. Maknanya nak pergi jumpa Nabi sama seorang, sedekah dulu. Tak ada orang buat. Sebab apa? Tengok. Tak ada orang, tak ada duit dia orang ni. Falam yunajihi ahadun illa alai. Tak ada orang yang jumpa Nabi sallallahu alaihi kecuali Sayyidina Ali bin Abi Talib tasaddaqa bi dinarin. Dia sempat pergi sedekah 1 dinar kepada orang miskin, kemudian dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak pergi. Hak ada keperluan sikit-sikit munafiki memang tak mari dah, bakhil, nak bayar nak sedekah. Orang Islam hak ada hajat pun tak ada duit pula nak sedekah. Miskin mereka, Sayyidina Ali je datang. Maka akhirnya Tuhan kata apa? Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Dalam pada itu kalau kamu tidak ada duit, tak ada benda nak sedekah, nak sedekah tapi tak ada, miskin, tak ada benda yang nak disedekahkan, kamu dibenarkan juga menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara yang tak dapat tiada, yang mesti kita kena buat. Sebab apa? Fa innallaha ghafurur rahim, kerana sungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Mana kalau tak ada sedekah, bolehlah pergi masuk. Fala yashqa alaihim, tidaklah menyusahkan kamu. Tapi alhamdulillah, bila nampak susah sangat, maka Allah Ta'ala turun ayat 13 membatalkan undang-undang nak jumpa Nabi kena sedekah. Tengok ayat 13. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Adakah kamu takut akan kemiskinan disebabkan kerap kali kamu beri sedekah sebelum memulakan pengadapan kamu itu? Mu takut miskin ke? Fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus shalah. Kalau kamu tidak melakukan perintah itu dan Allah pun memaafkan kamu kerana kamu tidak mampu, maka dirikanlah salat
wa atuz zakah, dan berikanlah zakat sebagaimana yang sewajibnya, wa ati'ullaha wa rasulahu, serta taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wallahu khabirum bima ta'malun, dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu lakukan. Maknanya kalau kamu takut fakir kerana sedekah tadi, ataupun memang kamu memang tak mampu sungguh, maka Allah Ta'ala maafkan, bolehlah, tapi kena jaga solat, jaga zakat, jaga amalan-amalan yang lain, dan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu khabirum bima ta'malun, Allah Ta'ala tahu semua dengan mendalam apa yang kamu lakukan, yang zahirnya, yang batin, yang tersembunyi dengan yang nyata, dan Allah Ta'ala akan balaskan apa yang kamu lakukan itu. Jadi kita kata alhamdulillah, sekarang ni bila nak pergi jumpa Nabi, nak pergi ngadak kubur Nabi, tak ada lagi sedekah. Sedekah ada zaman tu pada sekejap, kemudian dibatalkan, ada sekejap, kemudian dia dibatalkan. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, kita berpindah kepada al-fawaid. Al-fawaid, faedah-faedah dari sudut pendidikan dan juga dari sudut ilmiahnya. Yang pertama, faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fil majalis, wahai orang yang beriman, apabila diminta pada kamu memberi lapang pada orang yang baru datang, fafsahu yafsahillahu lakum, kamu luaskan, orang boleh masuk, Allah perluaskan hidup kamu. Tulis ni pelajar, ayat ini ta'dibun minallahi li'ibadihi. Ayat ini Allah mendidik hamba-hamba dia supaya beradab apabila kita berkumpul dalam satu majlis, dalam mana-mana majlis yang baik-baik, majlis ilmu ke, majlis apa saja, tak kira dalam peperangan ke, apa saja. Dan orang yang baru datang perlu kepada ruang dah penuh, kita nak pada ruang, mana di antara adab yang baik, kita sempitkan tempat duduk kita bagi ruang kepada, biar orang lain boleh masuk dalam ruang yang ada itu, bagi masuk. Tahsilan li hadzal maqsud, maka ayat ini majlis ilmu pun masuk, majlis zikir pun masuk, dalam peperangan masuk, semua majlis ketaatan diterima pakai dengan SOP ini. SOP mana? SOP ini iaitulah kita perluaskan ruang untuk sahabat-sahabat kita yang baru datang boleh masuk. Baiklah. Maka ayat ini juga memberi adab kepada kita dengan adab yang baik, yang mulia, makarimul akhlak, iaitulah melakukan satu perkara yang boleh menyebabkan kita berkasih sayang. Bila kita bagi ruang, orang baru mari sangat happy, suka sangat-sangat dia, terima kasihlah bagi saya ruang duduk. Kita yang menyambut orang ni pun kita kena suka juga. Alhamdulillah awak datang nak belajar, walaupun dia mari lambat, tapi dia juga mencintai majlis ilmu, dia juga mencintai ilmu. Maka dalam ayat ini Allah nyatakan arahan dengan balasan. Di akhir ayat Tuhan kata yafsahillahu lakum, membuka ruang, aku buka ruang hidup kamu luas. Jangan bimbang, jangan takut, sebab janji Allah Ta'ala kepada kita ini sangat benar. Siapa dia tak ambil, dia rugi. Siapa dia ambil, dia beruntung. Kita kata alhamdulillah. Adab faedah yang kedua, ayat yang sama, yadullu ala anna kulla man wassa'a ala ibadillahi abwabal khairi war rahah. Ayat ini bukan saja majlis. Fafsahu yafsahillahu lakum ini bukan untuk majlis saja. Segala pintu kebaikan. Sahabat kita ni sempit hidup dia, makan tak ada, kita beri dia makanan. Dia sakit, ubat tak ada, kita cari ubat untuk dia. Dia tak ada kerja, kita pergi cari kerja untuk dia.
segala pintu-pintu kebajikan, pintu-pintu kerehatan, apabila kita perluaskan untuk orang yang memerlukan, janji Allah Ta'ala ini terpakai. Allah Ta'ala akan perluaskan keperluan kita di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Karena itu dalam hadis yang sahih dalam Muslim, panjang hadis ini, Nabi kata, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah sentiasa membantu hamba-hamba dia, syarat hamba itu membantu saudaranya lain. Jadi kalau kita bantu saudaranya lain, Allah Ta'ala akan bantu kita, Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, ayuh, mari kita bekerja apa saja. Ada orang nak buat jamuan, kita pakat pergi orang panggil, pergi bantu basuh makanan ke, potong bawang ke, siap daging ke. Yang penting ada je yang kita boleh bantu untuk menolong orang-orang yang memerlukan. Kita kata semua pintu kebajikan, siapa dia bantu orang, Allah Ta'ala perluaskan hidup kita. Yang ketiga, adab yang ketiga ataupun faedah yang ketiga, masih lagi ayat yang sama, cuma kita nak ambil satu ya. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu. Siapa dia kata tu? Jadi kata di ulama tadabbur, dia kata yashmalu ma idza qalahu dakhil. Orang yang masuk ruang penuh, dia bercakap, bagilah ruang saya sikit, bagi tempat sikit, kita pun serak buka lalu. Satu, au qalahu man yudirul majlis, ataupun MC orang panggil, pengurusi majlis kata, tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana ramai lagi para pencinta ilmu baru datang, diminta bagi ruang. Jadi kita jangan duduk kerah gitu, depan kosong, masuk. Orang Kelantan kata ngesok. Ngesok ni maknanya berjalan sikit-sikit ke depan tu. Maknanya sama ada orang yang masuk tu minta, ataupun pengurusi majlis yang minta, ataupun dhamir kita yang minta. Mana kita tengok orang duduk berdiri, tak ada tempat, kita sendiri pula bagi ruang sini. Semua ini akan dapat yafsahillahu lakum, akan mendapat orang yang akan dibukakan ruang hidup dia, insya-Allah. Jadi kita alhamdulillah samalah, kita duduk di tempat kita di makcik-makcik, duduk dalam majlis, duduk dalam kawasan-kawasan yang ramai-ramai, kena perhatikan ruang-ruang yang boleh kita masuk, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada yang keempat, al-faidatur rabi'atu, yang keempat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu beberapa darajat. Tanda pelajar ayat ini, yubayyinullahu, Allah nyatakan bahawa darajat itu diangkat dengan dua sebab. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. La bisabqi ila suduril majali, bukan sebab duduk depan ngaji, tapi sebab kita belajar, kita ada ilmu. Apa dia maksud? Bila kita terima ilmu, kita beramal dengan ilmu kita. Ramai orang mengaji depan tok guru, oh mengaji juga kuat, tapi tak beramal. Kita kata rugi sangat-sangat orang itu, kan? Rugi sangat-sangat. Jadi dua kategori lah ayat ini. Yang pertama, orang beriman satu darjat, ada ilmu darjat, berbeza lagi dia punya tingkatan. Baik, siapakah utul ilma? Orang yang diberi ilmu itu siapa? Tanda ni pelajar. Man amila bihadzal Quran, siapa dia mengaji Quran, kemudian dia beramal dengan isi kandungan Quran, dia membenarkan Quran ini, segala cerita Quran dibenarkan, segala arahan Quran diikuti,
segala larangan Quran dijauhi, petunjuk hidayah Quran dituruti, berakhlak dengan akhlak Quran, maka Allah Ta'ala itulah yang dikatakan utul ilma, orang yang diberi ilmu. Saya ni bertarah ni, tarah profesor, tarah babo, tarah ni, macam-macam tarah sekarang ni, maulana, tuan guru, tapi tidak beramal dengan ilmu dia. Kita kata itu tidak diberi ilmu. Orang itu mendapat maklumat. Berbeza dengan ilmu dengan maklumat. Kesimpulan daripada ilmu ni siapa? Ni kata-kata masyhur daripada kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata maksud ulul ilma, orang yang boleh ilmu itu apa dia? Iaitulah bila dia dapat ilmu itu mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah dia panggilkan orang ilmu, ulama. Kita hari ni ulama ni ada asalkan mengaji sikit ke, tu ulama besar tu. Kalau nampak boleh bercakap hikmah sikit ke, itu wali besar. Naik tarah lah, al-arif billah lah, begini-gini. Kamu dah dipuja lah tu. Jelak. Jangan puja manusia. Kita hanya boleh puji di atas kebaikan yang kita nampak, tetapi Allah Ta'ala yang segala-galanya. Baiklah. Yang terakhir, yang kelima, dalam ayat yang sama, Allah sebut dalam ayat ini, walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu beberapa darajat, beberapa tingkatan. Lam yu'ayyin, tapi Allah Ta'ala tak nyatakan darajat tu banyak mana. Kenapa? Kenapa tidak dinyatakan darajat? Berapa? Macam kita tangga gaji ni 42, 50, 52 ada macam. Jadi darajat itu tidak ditanda, cuma dimaklumkan. Lish? Jawab pelajar, li'anna hadhihi darajat bihasabi ma ma'al insani minal imani wal ilm. Darajat itu umum mengikut kedudukan seorang manusia. Kalau iman dia mantap, ilmu dia kuat, dia beramal dengan ilmu dia, dan orang lain juga mendapat manfaat daripada ilmu dia, sudah pasti darajat dia sangat tinggi. Ada orang yang ada ilmu, dia beramal dengan ilmu dia, tapi dia tak boleh ajar orang lain, tak mengajar. Jadi darajat dia rendah. Mana lagi banyak ilmu dia tersebar, lagi kuat dia beramal, dan lagi ramai orang yang mendapat ilmu dia, lagi tinggi darajat. Ayat ini sama dengan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan beri balasan kepada orang sabar tanpa limit. Kenapa? Sebab sabar pun berbeza-beza tingkatan. Ada orang sabar kecil, ada orang sabar kuat, ada orang sabar. Darajat dia lagi tinggi. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, ilmu kita ni berbeza-beza, kepahaman juga berbeza-beza, amalan juga berbeza, maka darajat juga berbeza. Alhamdulillah. Dan ayat ini juga sekaligus menyatakan tafdilul ilm alal ibadah. Lebih ilmu daripada ibadat semata-mata. Ibadat tu kuat dah, tapi lebih ilmu lagi. Sehingga dikatakan bahawa menuntut ilmu beberapa ketika lebih baik daripada ibadat sunat beberapa ketika. Dua-dua terbaik, tapi kalau nak banding, jadi alhamdulillah kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah jadikan kita semua pembaca, para pelajar di alam nyata, di alam maya ini mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah, dan Allah taufikkan untuk kita menerima ilmu yang benar dan beramal dengannya serta menyebarkannya. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.